Assalamualaikum. Tajuk penyediaan proposal penyelidikan, ya, saya terangkan sikit macam mana cara kita nak siapkan. Proposal penyelidikan adalah satu tanggungjawab pelajar-pelajar lah, kalau penyelidik lah. Sebab bila kita nak sediakan ataupun nak buat nak start satu-satu kajian, kita mesti ada jelas masalah yang kita nak selesaikan. Nama dia problem statement. Dan kita perlu tahu yang problem statement kita, dalam problem statement kita tu kita perlu perkukuhkan bahawa isu tersebut ataupun masalah tersebut memang adalah merupakan gap ataupun jurang dalam pengkajian-pengkajian yang ada. Maknanya belum ada solution, belum ada orang buat kajian tu. Itu penting. So proposal kita mesti start dengan problem statement. Kita kena banyak baca dalam bidang kita. Kita jumpa ada ruang yang masih belum orang buat. Sama ada kita mungkin itu isu baru yang ditimbulkan yang perlu kepada kajian. Mungkin juga dia pernah disebut dalam dokumen-dokumen mana-mana yang boleh jadi juga disebut dalam recommendation. Ya, dalam kajian-kajian lepas, pengkaji dia bila dia buat kajian, penghujung dia ialah conclusion and recommendation. Maknanya ada aspek-aspek yang tidak dibuat dalam kajian diorang, tapi diorang cadangkan supaya ada pengkaji lain yang meneruskan kajian tersebut. Ini adalah contoh-contoh yang kita boleh dapatkan problem statement. Dan problem statement mesti ada rujukan, mesti ada citation. Dia tak boleh main pakai kata-kata, main rasa-rasa, tak boleh. Kemudian bila kita jelas problem statement, barulah kita boleh bayangkan tajuk apa. Ya. Hasil daripada analisis problem tadi, kita dah jelas apa yang kita nak buat, apa yang kita nak capai, apa yang kita nak cari. Itu namanya research objective, RO. Research objective biasanya dia mesti menghasilkan satu benda baru. Ya. Nak kaji, nak selidik, nak analisis, nak apa. Tapi akhir dia mestilah menghasilkan. Boleh jadi 2 atau 3, sekurang-kurangnya 3 lah sebab kita di peringkat sarjana. Then, bila kita jelas research question, research objective, kita biasanya kita boleh jadi perlu kepada hipotesis, tapi dalam setengah-setengah keadaan boleh juga kita buat RQ, research question. Research hipotesis maknanya kita dah buat andaian, kita nak test betul ke salah. Research question, bila kita tak ada hipotesis, kita ada persoalan yang kita nak cari dan kita nak jawab. Bila orang baca problem statement, orang baca RO, RQ, orang dah boleh faham dah kita punya proposal kita, kajian kita ni maknanya menarik atau tidak, perlu atau tidak, signifikan atau tidak. Dan of course yang akan tengok tu adalah pakar-pakar dalam bidang. So bila dia tengok je dia dah perasan, dia dah faham. Then kita kena sebut sikitlah signifikan dalam proposal kita, signifikan kajian kita. Kalau betul kajian kita ni memang bagus, ya, memang perlu, memang satu solution yang diperlukan yang berkait dengan isu semasa ataupun persoalan kajian yang ramai orang perlu, maka dia signifikan, dia tinggilah, high significant. So, sekarang apa yang kita nak cakap sekarang, penyediaan proposal, kita perlu sediakan bukan sahaja setakat tu, kita kena buat literature review, kita kena buat juga method kajian, ya, barulah sampai ke tahap proposal lengkap. Penyediaan proposal ini adalah langkah kritikal dalam proses penyelidikan akademik. Dokumen ini bukan sekadar formaliti, tapi merupakan pelan tindakan terperinci yang akan membimbing seluruh projek penyelidikan kita. So, sangat penting kalau kita tengok, dia kena ada dalam tu orang jelas nampak kepentingan, keaslian, genuine, dia mesti noble, ketepatan dan relevansi. Itu saya dah sebut tadi. So, kalau elemen-elemen ni ada dalam problem statement kita, permasalahan kajian kita, orang akan rasa kajian kita ni penting, right? Dan macam mana kita nak cari literature review untuk kita jadikan
rujukan citation kita, jadikan asas dalam membentuk proposal kita. Of course, bidang kita lebih tahulah apa yang kita, even kita selalu baca pun kita tahu, tapi make sure jangan terikut dengan rentak ataupun cara netizen. Rasa-rasa main baca benda viral lah, tu tak boleh lah, kita orang akademik. So, kena pasti sumber autoritatif yang autentik, dalam jurnal sumber. Kalau Google pun kita Google Scholar, kita tak pakai Google biasa lah kan, ya. Dan susun strategi pencarian, banyak kaedah-kaedah boleh dicari. Dulu library, sekarang dah ada macam-macam, ya. Kumpul, saring, analisis, dan kita baru kita boleh hasilkan satu kajian literature yang analytical, yang berbentuk analytical. Kita bukan sahaja baca kopi bukan, ya. Dan ada beberapa teknik yang dicadangkan ataupun diajar dalam kita membuat literature review ni. Penggunaan perisian, ya, boleh jadi Mendeley, adalah beberapa yang lain juga yang Zotero, ya. Nanti saya share kat penghujung presentation nanti. Teknik snowballing ni dia macam baca dan rujuk sana sini, cari dalam skop kajian yang kita nak buat lah, dalam bahan kita yang bahan yang ada dalam skop kita baca, cari dan kumpulkan, ya. Tinjauan sistematik, ini kalau ada kaedah-kaedah yang kita gunakan, kadang-kadang cara DDR, cara Fuzzy Delphi, ya. Dan penggunaan alert akademik ini juga boleh kalau kita biasa dengan kaedah. Sebab tu saya suruh buka Google Scholar tu hari, ya. LinkedIn pun okey. Kita ada bila kita perkenalkan bidang kita fokus kita punya apa kita kata, disiplin ilmu kita ni boleh membantu kita. Dia akan supply untuk kita algoritma mengikut keperluan kita lah, skop bidang kita lah, dan kita boleh mudah dapat bahan-bahan untuk penambahbaikan ataupun penambahan ilmu kita. Right, persoalan kajian mesti jelas, mesti relevan, mesti boleh diuji, ya. Kalau benda tu satu benda yang memang susah nak dapat jawapan, memang tak boleh lah. Apa persoalan kajian? Kat mana Tuhan, ya. Tu memang kita tak boleh nak teruskan lah, pasal takut jais datang. Kita persoalan kajian yang kita nak cari jawapan dan benda tu boleh diuji. Okey, untuk tetapkan objektif kajian, kita kenal pasti matlamat utama kita. Sebab tu kalau kita buat objektif kajian, ya, ataupun RO, kita start dengan objektif utama, objektif umum. Kajian ini adalah untuk bla 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 bla. Lepas tu secara terperinci, nombor 1 untuk mengenal pasti apa, nombor 2 untuk menganalisis ataupun membandingkan, nombor 3 untuk menghasilkan. Tu cantik lah tu, ya. Memperincikan objektif spesifik, memastikan keselarasan, ya, susun. Jangan semua mengenal pasti. To identify, to determine. Then what? Ya, penghujung dia tu mesti ada to produce, to propose, macam-macam lah, to create, to menghasilkan satu benda baru. Dan kalau to determine pun boleh lah, tapi determine something yang baru, kemudian tu hasilnya. Dan menyemak dan menghalusi kita punya persoalan kajian kita biar in-depth, dia ke dalam, dia bukan melebar. Dia bukan 1, 2, 3 nak cari surface, bukan. 1, 2, 3 sampai ke dalam. Perkara yang tak perlu besar, tapi dia perlu in-depth, mendalam. Dan kita perlu kenal pasti dalam masa kita nak buat proposal ni, kita dah jelas, ya, sebab kita nak letakkan dalam kita punya research method kita. Apa pun boleh ubah kajian kita, pun boleh ubah. Independent variable, dia adalah something yang kita nak cari tapi belum tahu, kita belum tahu. So dia adalah independent. Dan kita kena ada dependent yang memang kita dah confirm. Kita nak tengok
macam mana kaedah pengajaran memberi kesan pada skor ujian pelajar. Skor ujian dah ada. Skor ujian dah ada. Kalau dua-dua tak ada, macam mana kita nak tengok kaedah pengajaran terhadap cara pelajar, minat pelajar mendengar. Minat pelajar pun kita tak tahu lagi. Kaedah pengajaran pun kita tahu. Macam mana kita nak kaji benda yang dua-dua tak tahu. Satu mesti firm dulu. Dia mesti kita boleh sandarkan pada dia. Itu dependent. Dependent apa tu variable. Dan pemboleh ubah kawalan itu kita panggil control variable. Kalau kita nak buat satu-satu perkara tu kita nak buat dalam bentuk perbandingan, eksperimen dan sebagainya lah. Dan kita perlu faham juga dalam pemboleh ubah ni, dalam variable, mencari variable ni kita akan ada dia panggil hubungan kausal. Hubungan kausal ni cause and effect. Kita nak tengok kesan benda ni kepada benda ni. Ataupun hubungan korelasi, correlation. Apa kaitan? Kalau macam ni gini, kalau macam ni gini, kalau macam ni gini, apa? Hubungan pengantara dia panggil mediator. Moderator. Moderating variable. Dia jadi variable tengah, penengah. Dia apa yang dia function dia menyebabkan perubahan kepada variable dependent dan independent tadi. Dan dia boleh jadi juga dia ada hubungan dia panggil moderating. Moderating sana dia boleh moderate dalam hubungan antara variable. Yang kita kena jelas benda ni, tak semua research perlu ada causal relation, perlu ada correlation, perlu ada bukan. Kita kena jelas apa yang kita nak buat. Sebab tu bila belajar research method ni, saya boleh ajar secara umum, macam ni boleh, tapi bila kita nak buat untuk tajuk kita, dia mungkin tak pakai pun yang ni, kena cara lain. Contohnya macam legal punya method, mungkin ada yang berkait menggunakan kaedah ni, ada yang tidak. Dan kaedah-kaedah kita perlu faham kajian kita ni, reka bentuknya apa. Reka bentuk kajian kita, experimental, longitudinal, correlational, ataupun kajian kerata rentas ni pun boleh jadi juga. Kita nak tengok macam mana yang berlaku dalam menghasilkan jawapan dalam perkajian kita, yang mana yang sesuai dengan kita. Jangan kata semua kena pakai, ataupun even tak semua kita faham. Saya tak faham sangat correlation sebab saya buat kajian descriptive analysis. Saya tak pakailah correlation. Okay, fine. Tak ada masalah. Yang buat kajian dokumen, tak pakai eksperimen pun. Mana ada pakai eksperimen. Longitudinal lagi lah dia kajian untuk melihat impak. Dia punya kesan yang berpanjangan. Beberapa perkara yang kita perlu pertimbangkan dalam mereka bentuk kajian kita, dalam menentukan mereka bentuk kajian kita. Kita kena tengoklah keupayaan kita, keadilan, inklusiviti, kerahsiaan, privacy, penilaian risiko manfaat, persetujuan berpengetahuan. Itu semua aspek-aspek, elemen-elemen yang kita perlu lihat, sebab reka bentuk kajian kita menentukan REC, Research Ethics Committee akan bersidang, dia tengok proposal kita dan dia akan luluskan ataupun tak luluskan kalau dia memberi kesan etik yang negatif ataupun yang tidak baik. Dan kita perlu jelas daripada sekarang, bila kita nak buat kajian kita dah clear lah. Kalau tadi reka bentuk kajian kita macam mana, apa instrumen yang kita nak gunakan, kita nak kumpul data macam mana, kita buat mengikut berdasarkan dokumen, analisis dokumen. Maknanya kita kena cari dokumen lah. Kalau kita buat kajian analisa pelajar-pelajar, kita kena tanya pelajar, responden kita. So, kena jelas, tentukan jenis data kita. Data kita kuantitatif ke, kualitatif ke, ataupun mix. Kita perlu dua-dua, boleh jadi juga. Kemudian kita kena jelas kaedah pengumpulan kita, soal selidik ke, temu bual, pemerhatian, observation, ataupun analisis dokumen. Mereka bentuk instrumen, bila dah siap kena perlu mereka bentuk instrumen pula. Kalau kita nak
ambil data daripada orang, daripada manusia, mungkin perlu guna soal selidik, dan kita gunakan secara sampling ataupun purposive sampling ataupun apa kita panggil population, ya, ataupun mungkin kita interview. Tapi semua tu perlukan instrumen, dan instrumen barang soal selidik ke protokol temu bual ke mesti ada pengesahan, ada validity, ya. Langkah ujian rintis untuk mengesahkan kebolehpercayaan dan keabsahan instrumen. Instrumen kita bangunkan, kita buat soal selidik tu, kita tanya orang, ya. Lepas tu nak bagi tahu hasil dia, siapa nak dengar, ya. Tapi kalau soal selidik kita tu disahkan oleh pakar, ya, kemudian kita jalankan pilot study dan kita dapat skor reliability kepada instrumen kita tinggi, boleh dipercayai mengikut SPSS ke mengikut Winstep ke whatever lah, ya. Kita akan present hasil kajian dia tu dalam bentuk yang lebih convincing lah, ya. Teknik pengumpulan data kuantitatif mungkin soal selidik, mungkin eksperimen, mungkin pengukuran fizikal, boleh baca lebih lanjut nanti. Sana dia punya video penjelasan macam ni, dia akan buat ringkas je. Selebihnya kena lebih detail lah, nak bagi penjelasan untuk kita faham flow yang kita perlu jelas. Teknik pengumpulan, kalau data kita, kalau research kita, kerangka research kita tu lebih kepada melibatkan data kualitatif, ya. Kita mungkin temu bual, kita mungkin observation, ya. Observation bukan setakat tengok satu hari, perbincangan, kumpulan fokus, FGD dia panggil, focus group discussion, pakar-pakar kita kumpul, kita bagi dia bincang, kita ambil pendapat dia, pendapat dia orang tu, dan boleh dipakai tapi mengikut kesesuaian masing-masing. Analisis dokumen juga boleh. Saya ingat ramai ni yang saya tengok tajuk-tajuk, ramai yang buat cara kualitatif, ya. Tak berani nak buat kuanti. Kalau kuanti lebih baik dari segi penghuraian analisis dia, pasal dia 1+1 2, ya. Tapi kalau yang ini dia ada thematic analysis, dia ada perbincangan, dan mungkin dia lebih luas, ya. Okey, perancangan analisis data kita perlu jelas juga dalam research kita, dalam proposal kita nak analyse data kita tu, ya. Kalau data dokumen nak buat guna cara macam mana, tematik nak guna NVivo ataupun Atlas TI, itu tools yang boleh kita gunakan. So kena jelas. Analisis kuantitatif, analisis kualitatif ada kaedah dia, analisis campuran ada kaedah, analisis longitudinal ada kaedah dia yang berbeza. So ini secara umum kita bagi tahu, tapi dia akan spesifik, dia akan hands on kepada skop masing-masing, ya. Dalam kita menyediakan proposal penyelidikan, ya, kita kena semak dan halusi, kita kena dapatkan maklum balas. Itu lebih baiklah kalau kita bincang. Sebab tu saya suruh present, dan kalau kawan-kawan ada yang dah ramai lah orang buat macam tu, contoh kan, ataupun aku pun nak buat macam tu, maknanya ada tajuk-tajuk yang kita boleh dapatkan pandangan kawan-kawan. That's why kita disarankan, disuruh supaya pergi bentang dalam kolokium, bentang dalam seminar. So ada maklum balas, ada respon. Itu praktis postgrad ataupun academics. Sediakan ringkasan eksekutif dan format persembahan untuk kita nak present lah. Yang saya harapkan itulah yang akan berlaku, ya. Apa yang kita perlu buat ialah research proposal kita, saya dah share dalam grup juga. Bab pertama, pendahuluan. Pada bab permulaan, perlu ada pengenalan, penyataan masalah, objektif kajian, persoalan kajian, kepentingan kajian, skop batasan kajian, serta kerangka kajian. Follow je. Saya dah bagi template ni, ya. Bab kedua, ada kajian-kajian lepas dengan sub-sub topik dia yang berkait dengan keseluruhan kandungan penyelidikan kita, termasuk soalan kajian, subjek kajian, signifikan kajian, metodologi yang menjadi rujukan serta justifikasi dalam kajian kita. Semua kena ada rujukan, ya, supaya orang tahu bila kita tengok tajuk kita, dia baca dalam literature review, ada dia punya rujukan penjelasan dia. Dan bab ketiga, metodologi kajian. Bab ni bicarakan metodologi yang digunakan oleh pengkaji
dalam melaksanakan kajian. Dia akan menggunakan bentuk, populasi, sampel, penentuan kaedah, cara pengumpulan data, cara nak analisis data. Semua tu perlu jelas lebih awal. Dan dia semua tu tally. Bila orang nampak jelas, orang nampak bersambung, connected, baru orang boleh terima kita punya research proposal kita. Baru diluluskan tajuk, baru diluluskan proposal. Dia panggil defense proposal, research proposal. Lepas tu barulah boleh start nak buat research kita, nak collect data dan sebagainya. Ya. So ada beberapa perkara yang beberapa apps yang boleh membantu kita di samping cara lama kita cari dalam Mendeley, kita cari dalam Google Scholar, kita cari dalam dalam bibliografik data dekat library. Tapi ada banyak yang boleh bantu kita yang ada yang enhance dengan AI sekarang. Macam mana nak cari research gap, macam mana nak cari literature review, ya. Saya dah sebut juga sikit-sikit tu consensus, SciSpace, Cite, itu bagus literature review tu, ya. ChatGPT tak termasuk kat sini sebab dia dah agak ketinggalan sikit sebenarnya. Reading papers, macam mana kita nak citation management, Mendeley, EndNote, itu yang saya tahulah. Zotero saya tak pernah guna lagi. Untuk writing, editing, Jenny bagus untuk check grammar kita, check dia punya structure, academic structure, baguslah. Boleh bantu kita. Data analysis and visualization, ini nak present bagaimana hasil analisis data kita tu. Dan kita menggunakan kaedah yang pelbagai sebenarnya. Data yang kita ada, kalau dia berbentuk kualitatif, dia ada tools dia. Kalau kuanti, dia ada tools dia yang sesuai. Ya. Presentation kita boleh guna gambar. Ya. Saya pun guna gambar. At least dia membantu. Walaupun kita tak kata kita depend 100% pada dia. Tapi dia membantu. Dia tolong sediakan. Kita bagi apa yang kita nak presentkan. Dia tolong siapkan mengikut kesesuaian. Dan untuk buat diagram illustration ni penting, perlu kepada kemahiran untuk kita siapkan presentation, siapkan proposal kita. Dan apa yang saya harapkan dia ni lah, minggu depan dah cuti, buka daripada break, saya harap dah settle benda ni. Tu saya tulis kat situ tu 10 muka surat lebih kurang, 30-40 muka surat lebih kurang, banyak dah nak kena baca ni. Ya, dan 10 muka surat. Dan sebab kalau dah siap proposal, kita dah ada lebih kurang 50 muka surat. Okey, 50 muka surat maknanya dah separuh. Then kita perlu tambah lebih kurang 40-50 muka surat lagi dalam result analysis, analisis data, analisis dan perbincangan. Kemudian bab kelima, kesimpulan dan recommendation, kesimpulan dan cadangan akan datang. Maknanya lebih kurang lah, kita perlu lebih kurang 80 muka surat lebih kurang untuk mencapai jumlah perkataan yang kita perlukan dalam thesis postgrad. So all the best untuk minggu ni. Ini yang kita nak habiskan, dan insyaAllah akan datang kita nak bincang research methodology, supaya kita lebih jelas macam mana kita nak mantapkan, nak siapkan kita punya proposal research kita. InsyaAllah minggu akan datang ni kita akan sentuh tentang metod kajian ataupun research methodology untuk kuantitatif dan untuk kualitatif. Thank you very much. Minta maaf pasal kelas kita tak dapat nak buat last week sebab tak berapa sihat. InsyaAllah video ni boleh membantu memberikan sedikit pencerahan, dan kita of course kena sambunglah bacaan research methodology supaya kita lebih mahir dan lebih boleh extend our kita punya comprehension, our understanding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.